Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya? Begitulah baik peribahasa yang bertepatan dengan model pidato yang akan saya sampaikan, iaitu peranan generasi muda untuk memartabatkan permainan tradisional. Salam sejahtera dan salam perpaduan diucapkan kepada yang dihormati Tuan Peneraja Majlis, Parisan Penal Hakim yang sentiasa berpaksikan kebenaran, saudara penjaga masa, para guru, rakan-rakan serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Jika diberikan aku 100 orang tua, nescaya aku mampu menterbalikkan perahu yang tertangkup. Tetapi, jika aku diberikan 10 orang muda, nescaya mampu menggegarkan dunia. Bait-bait susunan retorik yang penuh puitis daripada mantan Presiden Indonesia, Soekarno menjadi satu manifestasi untuk membangunkan generasi muda sebagai waris pimpinan negara. Kini, permainan tradisional telah dianggap ketinggalan zaman oleh masyarakat dan pengaruh peralatan elektronik yang telah mendapat tempat di hati mereka, khususnya golongan remaja. Justru, saya ingin mengajak hadirin hadirat untuk memperhalusi tanggungjawab generasi muda untuk meninggikan warisan permainan tradisional di negara kita. Hadirin hadirat yang dihormati, meniti jurusan minda saya yang pertama, generasi kreatif penggerak warisan lestari. Peranan kreatif generasi muda dalam mencipta dan memperkenalkan permainan tradisional agar dipertandingkan dalam peringkat global sangat membanggakan. Hamid Midin, satu nama yang sangat sohor suatu ketika dahulu sebagai perintis kepada sukan sepak raga sehingga ia menjadi sukan yang diminati ramai sehingga kini. Beliau secara kreatif dan kritisnya telah berjaya menghidupkan semula sepak raga yang kian dipinggirkan dengan memperkenalkan sepak raga jaring yang dikenali sebagai sepak takraw. Rentetan kesungguhan dan kekreatifan beliau inilah akhirnya sukan tersebut telah diiktiraf untuk dipertandingkan dalam kejohanan Sukan Asia Tenggara, Sukan SEA sejak tahun 1965. Kejayaan pasukan sepak takraw Malaysia melepasi 2 sasaran pingat emas dalam Sukan SEA Filipina 2019 memperlihatkan kesungguhan anak-anak muda seperti Syahir Rosli, Zulkifli Abdullah Razak, Azlan Alias dan lain-lainnya untuk mengangkat permainan tradisional sebagai salah satu acara penting dalam kejohanan sukan bertaraf antara bangsa. Dengan ini jelaslah bahawa golongan generasi muda kreatif pasti mampu menjulang permainan tradisional agar berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan sukan-sukan yang lain. Memetik wasitah nirmala yang seterusnya, generasi berwawasan, budaya dimartabatkan. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Demikianlah peribahasa yang menggambarkan peri pentingnya kedudukan generasi muda sebagai pewaris dan penerus legasi negara untuk memartabatkan permainan tradisional turun-temurun di seantero dunia. Tanpa bermain-main dengan fantasi kosong, anak-anak muda dilihat telah mengorak langkah awal untuk mengangkat beberapa jenis permainan tradisional agar dapat dinilai dan dinikmati oleh masyarakat dunia. Anjakan paradigma dalam kalangan mereka telah menjadikan permainan wow dan layang-layang kini sebagai satu sektor utama menyumbang kepada ekonomi negara. Apa tidaknya, penganjuran pertama kali Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo Bintulu pada tahun 2005 telah menunjukkan prestasi yang memberangsangkan sehingga akhirnya kerajaan negeri bersetuju untuk menjadikannya sebagai salah satu acara wajib setiap tahun di Bintulu. Usaha meluaskan permainan wow dan layang-layang ini juga diperlihatkan oleh Kerajaan Kelantan dengan mengadakan Pesta Wow Antarabangsa Kelantan dengan menjadikannya sebagai satu acara yang wajib diadakan setiap tahun di Kelantan. Penganjuran Festival Layang-Layang Labuan 2019 edisi pertama yang diadakan di Labuan memperlihatkan sebanyak 63 orang peserta yang melibatkan 34 orang peserta daripada 14 buah negara luar. Secara ringkasnya, senario ini membuktikan bahawa generasi berwawasan negara terbilang. Hadirin hadirat yang dimuliakan, generasi beridentiti melambangkan jati diri yang tinggi. Begitu jelas gagasan idea ketiga yang saya lontarkan.
Semangat cinta akan budaya, terutamanya permainan tradisional ini, hendaklah dipupuk dalam jiwa setiap individu sejak kecil lagi. Bak kata orang tua-tua, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah bertitah bahawa permainan tradisional ini juga merupakan ramuan utama perpaduan yang tidak sepatutnya dikesampingkan. Justru, amalan bertepatan permainan ini dipopularkan semula bagi membentuk jati diri yang mantap. Pembudayaan ini dalam kalangan masyarakat juga dapat dilihat melalui usaha-usaha pihak kerajaan dan NGO mengadakan program-program seperti program Jalinan Ukhuwah Mencintai Warisan membuktikan bahawa generasi muda komited untuk mempertahankan budaya ini. Program yang diketuai oleh pihak Muzium Warisan Melayu UPM memperlihatkan seramai 90 orang anak-anak yatim dan asnaf dengan memperkenalkan permainan seperti congkak, batu seremban, tarik upeh, baling selepa, pasti mampu membentuk jati diri yang beridentitikan kebangsaan dalam kalangan pesertanya. Keadaan inilah yang menjadi titik tolak ukurnya warisan yang sepatutnya dibanggakan. Warga Dewan yang budiman, bulan kian terang, bayang kian jelas bahawa generasi muda memainkan peranan penting untuk memartabatkan permainan tradisional. Hal ini dikatakan demikian kerana permainan tradisional ini merupakan khazanah negara yang amat berharga dan tidak seharusnya menjadi sejarah yang sekadar diketahui namanya sahaja. Kita sebagai penerus warisan negara haruslah mengambil inisiatif yang pragmatik dan kreatif agar permainan ini tidak dilupakan seperti kacang lupa kulit. Usaha ini pasti akan lebih berjaya jika kita berganding bahu bekerjasama bagai awal dengan tebing untuk menjayakannya. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.